Janjiku. Ini Janjimu. dia Amran Apa khabar? Ismail. Apa khabar Ismail? Dia tengah ambil spek tu dulu. Sampai jatuh. Okey. Ini dia. Wah, saya tengok di sini lain. Di sini image yang berbeza. Lain macam ni. Alamak. Pakai mic tu. Pakai mic. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Ni saya pelik sebab sebelum ni rasanya Amaris ni berlakon. Ya. Ini menyanyi pula. Apa cerita tu? Apa cerita tu? Okey, alhamdulillah. Orang kata rezeki kan, rezeki. So, Putra Amaris pun baru je habis syuting sebenarnya di Indonesia, di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Okey, untuk filem. Untuk filem di Indonesia. Alhamdulillah. So rezeki lah Allah bagi. Terima lah, apa lagi? Betul lah tu kita dia. kembang-kembangkan sayapnya lah. Kan? Bukan berlakon, kita kembang-kembangkan sayapnya menyanyi pula. Okey, yang Tazni pegang ni adalah single. Single terbaru. Single album Ini Janjiku. Ini Janjiku sebab sebelum ni dah dirilis juga di Indonesia sebenarnya. Okay. Alhamdulillah. So, ini dia. Kita dapatkan Ini Janjiku singlenya. Ini dia. Okey, macam mana pula boleh apa beralih bidang dari lakonan ke bidang nyanyian ni? Adakah kita nak tanya soalan Cik Pumas, adakah kurang tawaran untuk berlakon ke? Soalan Cik Pumas. Tak ada, alhamdulillah tawaran berlakon orang kata tak putus-putus. Kata alhamdulillah selagi diberi kepercayaan daripada stesen TV, script writer, producer dekat saya. So alhamdulillah rezeki tu memang kata alhamdulillah sangat-sangat untuk orang kata lakonan kan, daripada segi nyanyian pula orang kata tak salah kalau kita cuba dua-dua kan. So teruskan support Putra Amaris. Terima kasih. Okey. Dia persoalannya kini yang di laman Facebook ramai dah tanya ni. Dalam konti ramai suruh tanya juga ni. Semua kat depan ni pun suruh tanya ni. Nama Putra Amaris. Tapi kenapa namanya di sini? Depan masih lagi Amran Ismail. Itu orang lain rasanya ni. Baru nak tanya macam orang lain ni kan. Ataupun guna nama yang berbeza untuk kalau berlakon Amran Ismail. Macam mana? Kalau menyanyi Putra Amaris. Okey tak. Sebelum ni saya dikenali dengan nama Amran Ismail. Okey. Alhamdulillah. Dengan orang kata saya syuting di luar, di negara Brunei dan juga baru habis syuting di Indonesia. So macam sana dia orang kata nak nama lagi komersial. So dia letaklah nama orang kata Putra Amaris. So sekarang boleh panggil Putra Amaris. Tapi handsome apa nama Amran tu? Amran Ismail. Nama ni I love this name sebab my parents yang bagi. Jadi selepas ni memang akan gunakan nama Putra Amaris. InsyaAllah Putra Amaris. So saya harap penonton-penonton kat luar sana, terutama sekali rakyat Malaysia, teruskan support Malaysian artist, Malaysian public figure. Okey. Sekarang anda dah berjanji nak dalam bidang nyanyian dan sebagainya. Lakonan ada, nyanyian ada. Perancangan selepas ni apa pula tu? Perancangan Perancangan itulah kalau boleh nak bekerjasama dengan RTM. Nampak tak? Okey, tak payah adik. Rindu. Adik tak payah adik. Awal-awal akan katakan. Jangan adik, bayar. Lepas ni balik terus. Okey. Rindu sangat nak bekerja dengan RTM dan tak apa-apa adik. Okey. Apa pun thank you lah. Terima kasih banyak kepada RTM, sama Malaysia, kepada korang semua sebab sudi jemput saya datang. Baik. Dan sekiranya ada peminat anda di luar sana yang ingin mengikuti perkembangan anda, laman sosial, Twitter, Instagram, Facebook, macam mana? Okey, saya cuma sekarang aktif dengan Instagram. Saja. Just type amaris.official ataupun Putra Amaris. Putra Amaris dan terus amaris. Official. Okey. Lucu ya. Terima kasih. Okey, thank you so much. Putra Amaris ataupun nama sebelum ini Amran Ismail. Yes, Dan kita selepas ini akan bersama dengan orang yang sama tapi bercerita mengenai perkara bukan yang sama. Cerita lain, cerita apa tu? Nak tanya. Nyanyi juga, berlakon juga, cukai bayar tak? Kita tunggu lepas ni. Tapi kan sebenarnya kan saya teruja sangat dapat orang kata bekerjasama jumpa anda semua. Sebab selalu tengok dalam TV je tengok dapat tengok live ni. Lain macam pujian ni, lain macam sebabnya kita cakap macam tu. Mungkin dia nak minta diskaun cukai kan. Okey, jadi kita akan berehat seketika dapatkan laporan cuaca dan sekembalinya nanti kita akan masih lagi bersama dengan Putra Amaris ini dan juga seorang tetamu kita untuk membincangkan mengenai cukai. Amaris? Cukai. Dah bayar cukai ke belum?
bukan untuk menyanyikan lagu atau memperkenalkan penyanyi, tapi kini penyanyi ini akan disoal selidik. Ya. Sudah kita bawakan Putra Amaris tadi duduk bersebelahan dengan ini dia, pegawai dari LHDN. Okey, hari ini kita nak kongsikan sesuatu yang lebih santai daripada hari-hari biasa. Kita nak kongsikan maklumat dan juga sambil-sambil itu memberi peringatan secara mesra kepada semua yang bergelar dalam kategori selebriti. Ataupun penggiat seni lah ya. Penggiat seni. Tak kira sama ada di depan kamera ataupun di belakang tabir. Sebenarnya bila kita kata tentang selebriti ini, dia lebih besar, lebih luas definisinya. Benar. Termasuklah kepada ahli sukan dan juga chef terkenal, bukan saja artis, penyanyi, pelakon, tidak. Ya, itu dia. Belum lagi kita perkenalkan. Okey, baiklah kepada anda semua, inilah dia tetamu kita yang kita bawakan khas untuk bincang mengenai cukai, iaitu Encik Masrun Maslim selaku pegawai perhubungan awam LHDNM. Okey, dan juga ni Dia dah apa tu kan? Apa tu. Kalau tadi dia perkenalkan lagu dia, lepas ni kita nak perkenalkan status dia, bayar tak bayar. Itu akan kita bincangkan sekejap lagi ni. Okey, baik. Balik pada abang sendiri kan, bagaimana kiraan cukai bagi golongan selebriti? Kenapa? Untuk makluman anda juga, ada di antara mereka ni tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Kan, selalunya artis ataupun selebriti macam tu. Mungkin bulan ni ada job, nanti 2 bulan lagi tak ada job, tapi nanti dapat lagi job keempat, boleh cover setahun. Macam tu kan. Jadi pendapatan tak tetap. Jadi bagaimana kiraan cukai bagi golongan selebriti itu sendiri? Untuk golongan selebriti ini, kita layan mereka sebagai profession. Iaitu mereka menjalankan profession mereka sebagai artis ataupun selebriti. Justru cukai yang kita kira adalah berdasarkan pendapatan daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Cukup 1 tahun. Bermakna mereka perlu himpun pendapatan daripada awal tahun sehingga ujung tahun, dan selepas itu mereka perlu kira pula berapa belanja yang mereka telah keluarkan dalam menghasilkan pendapatan 1 tahun itu tadi. Maka selepas dia tolak perbelanjaan itu, barulah dia akan dapat pendapatan bersih, yang mana pendapatan bersih itulah layak dikenakan cukai. Okey, jadi mungkin kalau penggiat-penggiat seni ni nak kira tu menjadi satu bebanan, mungkin tak tahu cara dia bagaimana. Okey, mungkin Encik Masrun boleh kongsikan. Okey, kita di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sentiasa menyediakan ruang dan juga perkhidmatan untuk membantu mereka mengira cukai pendapatan mereka. Sekiranya mempunyai masalah, selain daripada menghubungi Hasil Careline Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, mereka juga boleh datang sendiri ke mana-mana pejabat kita yang berada di seluruh negara, di mana mereka boleh kemukakan penyata pendapatan mereka. Seterusnya mereka juga boleh kemukakan dokumen-dokumen perbelanjaan yang mereka lakukan dalam tempoh 1 tahun tersebut, untuk kita sama-sama bantu kira berapa cukai mereka. Resit tu penting tu. Resit dan dokumen penting untuk disimpan. Selain itu, kami nasihatkan jugalah kepada para selebriti untuk menggajikan ataupun untuk mengambil perkhidmatan ejen cukai bagi membantu mereka mengira cukai mereka. Okey, kita nak tanya, itu dari pandangan seorang pegawai dari LHDNM. Okey, kita nak tanya pandangan ataupun persepsi daripada seorang selebriti itu sendiri. Okey, tentang cukai pembayaran. Mungkin ada setengahnya yang bukannya kata tak nak bayar, mungkin sibuk ke ataupun terlepas pandang. Okey. Amaris kongsikan. Sibuk ke Indonesia ke Brunei dan sempat je kan. Aku tak ada masa ke. Kita mencari suap nasi. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam saya sendiri, that's why kenapa saya datang ke Selamat Pagi Malaysia ni, saya nak tahu sebenarnya lebih lanjut tentang orang kata cukai pendapatan daripada LHDN. Jawapan PR sangat. Jawapan ni 2 malam saya rasa dia hafal tu line tu, skrip tu. Saya malam tadi syuting habis 2 pagi, so saya tak sabar nak datang ke set ni. Betul lah. So saya nak tahu. So itulah, kalau boleh untuk saya sendiri dan juga penonton-penonton dekat luar sana, contohnya di rakyat Malaysia, kita kupas sama-sama benda ni kan. Sebab macam saya sendiri sebenarnya sebagai seorang pelakon dan juga penyanyi baru gitu kan. So kerja kita orang sebenarnya tak menentu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So kalau contoh bulan ni ada, kadang contoh bulan depan tak ada. Kita tak, jangan tak adalah kan bulan depan kan. Contoh macam tu. So macam mana tu tuan? Sometimes kalau kita nak declare, kita nak declare tak, saya ada tanda tanya di situ juga kan. Baik, kita benarkan. Kan. Sebab tadi Putra Amaris pun kata dah rindu nak kerja RTM kan. Itulah dia. Rindu betul, kangen. Kat Indonesia ngomong kangen banget dah. Ya.
Kangen-kangen juga. Pertama Putra kena lakukan ialah simpan semua rekod pendapatan. Ya, daripada awal tahun, bawa ke hujung tahun, bila tempoh masa untuk isi borang tu tiba, maka keluarkan semua resit pendapatan ataupun invoice, penyata-penyata itu tadi, kira cukai itu dan isi borang B. Bagi artis ni, untuk makluman para selebriti dan juga mereka di luar sana, mereka perlu mengisi borang B. Borang B ni ialah mereka yang punya pendapatan perniagaan ataupun profession. Baik. Manakala kalau borang BE yang makan gaji setiap bulan. Itu beza antara para selebriti dengan para pekerja makan gaji. So pada 30 hari bulan Jun setiap tahun, maka mereka perlu hantar borang nyata cukai pendapatan. Okey, faham ke tu? Alright. Faham. InsyaAllah. Ada dah resit tu? Itulah kena korek-korek baliklah resit-resit tu. Kadang-kadang resit kita tak tahu sebenarnya tuan sebelum ni macam mana kan. So start mula daripada sekarang kena simpanlah semua resit-resit macam kita pembelajaran dengan ada asisten, contoh ada artis kat luar sana yang besar semua, ada asisten, ada manager, so benda tu kan. And then setiap bulan contohnya kalau syuting drama ataupun filem, diorang kena harus spendkan duit sedikit portion untuk wardrobe. Kadang-kadang tu contoh gaji dia satu bulan 1,000, tapi kadang untuk wardrobe saja yang diorang have to spend about 500. Kadang separuh daripada tu. So kami menjiwai anda. Terima kasih lah maknanya. Kita faham. Sekapan lah kita, sekapan. Kan? Kerana itulah Putra, untuk makluman, kalau ada perbelanjaan yang memang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan sebagai seorang selebriti itu, kita benarkan untuk potongan cukai. Okey, ini yang kita nak tanya sebenarnya. Dari segi, ramai tertanya, betul ke sebenarnya dari segi perbelanjaan pakaian, make-up dan apa saja yang dibelanjakan untuk kecantikan ataupun penggunaan dalam bagi set dan macam-macam lagi, boleh ditolak sebelum cukai dalam pengiraan itu sendiri? Benar. Itu memang benar. Berita baik. Berita baik kepada para selebriti lah. Sebab itulah pertimbangan Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam mengira cukai pendapatan para selebriti. Kita percaya ada selebriti yang perlu untuk gajikan manager, pengurus, untuk menguruskan hal jadual seni mereka. Mereka dibayar dan mereka boleh kira gaji pengurus itu sebagai perbelanjaan mereka. Perlu simpanlah invoice, voucher bayaran ke apa ke untuk sebagai membuktikan bahawa ada perbelanjaan itu dilakukan. Kemudian perbelanjaan untuk sewaan pakaian. Kita pasti bahawa sebagai seorang selebriti mereka perlu sentiasa tampil menarik. Justru perbelanjaan sewaan pakaian itu dibenarkan untuk memotong dalam kiraan cukai. Begitu juga dengan makeup artis. Kadang-kadang belanja untuk makeup artis ni sangat tinggi. Betul. Saya pun difahamkan juga kan. Bukan murah, nak dapat yang paling hebat kena duit pun hebat juga. Betul. So, simpan semua resit yang dikeluarkan ataupun invoice yang dikeluarkan untuk membuat bayaran kepada makeup artis tersebut. Begitu juga ada artis yang perlu belanja perjalanan. Bila dipanggil untuk buat persembahan sebagai contohnya, daripada satu tempat ke satu tempat. So, belanja perjalanan, minyak, tol, semua itu mereka perlu kira dan perlu simpan dokumen-dokumen berkenaan sebab ia boleh ditolak untuk bil-bil semua tu lah, resit-resit tu semua. Ya, betul. Simpan tak? Simpan tak semua? Tapi macam kalau macam resit semua tu hilang macam mana? Kalau dah hilang tu, bila lembaga hasil minta untuk buat audit, mereka kena kemukakan. Itu adalah tanggungjawab pembayar cukai atau selebriti untuk kemukakan. Sekiranya amount yang dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri itu adalah munasabah dalam perjalanannya sebagai artis, maka kita ada pertimbangan untuk menerima walaupun rekod tidak lengkap. Okey, baik, itu dia. Dan sekarang ni di studio kita ada Putra Amaris dan di talian pula sekarang ni kita bersama dengan Presiden Seniman iaitu Zaidi. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, untuk pagi ni kita bercakap mengenai cukai, hutang cukai. Dan fokus kita adalah dalam kalangan penggiat seni. Okey, selaku Presiden Seniman, mungkin boleh kongsikan sikitlah permasalahan ataupun apakah sebenarnya yang menjadi penyebab cukai ini menjadi masalah untuk para artis yang bernaung di bawah seniman ini, untuk mungkin ada yang mempunyai kekangan untuk menjelaskan cukai tersebut. Okey, masalah dia kita kena faham kalau dari sudut profesionalism tu, kalau kita bandingkan kita dengan peguam, doktor dan sebagainya, mereka ada satu badan pengiktirafan seperti Bar Council untuk mengiktiraf lawyer, accountant ACCA, doktor MME. Tapi artis ni tak ada satu badan yang mengiktiraf mereka profesional.
Jadi macam mana kita nak mengiktiraf kita profesional dan untuk pembayaran secara profesional itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai artis ni, kita bukan accountant. Jadi bila kita bukan accountant, kalau nak suruh hantar receipt dan sebagainya, mereka ni bukannya pandai sangat. Kalau kita nak kirakan pengiraan, bukan semuanya tahu pasal pengiraan ni. Mereka cuma ada bakat je untuk lakonan, nyanyian dan sebagainya. Jadi benda ni sepatutnya LHDN kena lebih mesra. Maknanya bekerjasama dengan NGO untuk memberikan pendidikan awal. Bagaimana artis ni untuk menyusun dokumen-dokumen mereka supaya mereka boleh bayar dia orang punya cukai pendapatan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, industri seni kita ni pun kadang-kadang ekosistem dia tu pun tak betul. Kadang-kadang production panggil kita untuk berlakon ataupun ada setengah panggil kita untuk nyanyian, tapi receipt orang tak keluar. Jadi macam mana kita nak declare benda tu? Dan kena faham, dalam industri seni kita ni permasalahan tu maknanya peluang pekerjaan tu tidak ada continuity tu. Maknanya mungkin 3 bulan tu dia ada job dan setahun tak ada job. Macam mana pula kita nak mengiktiraf? Jadi kalau LHDN dapat menerangkan atau lebih mesra dan bekerjasama dengan persatuan, kita boleh panggil semua artis. Sebab kita tahu kadang-kadang LHDN ni cuba menggunakan kuasa. Macam kalau tak bayar ini satu jenayah, satu ni. Jadi diorang takut. Cuba bawa satu pendekatan yang lebih mesra. Kalau artis bayar, mungkin tafsiran cukai itu kita tahu tahunan dan secara tak langsung boleh buat pinjaman. Dan tak semestinya kalau kita declare, kita kena bayar. Kadang-kadang tengok kemampuan dan atas budi bicara dan perbincangan antara pihak artis tu dan juga LHDN tu. Jadi pendekatan macam ni sepatutnya LHDN kena buat. Bukannya desak, kena bayar, kena ni. Tapi you tak tahu masalah kita. Masalah orang-orang industri ni. Jadi ini yang kita maknanya kena ada discussion yang lebih mendalam lagi antara pihak LHDN dengan pihak persatuan, terutama sekali Persatuan Seniman Malaysia. Dan kita ada 6,000 artis Malaysia ni. Semua takut nak declare ni sebab apa? Diorang job tak menentu. Dengan kos sara hidup yang tinggi, dengan job yang tak menentu, and then continuity job tu tidak ada, badan profesionalism pun tak mengincar mereka, dan mereka tidak ada basic untuk pengiraan seperti mana yang dikatakan oleh pihak LHDN tadi, yang kononnya semua artis pandai mengira, dan bila tak ada job tu macam mana dia nak bayar accountant pula untuk dia punya ni. Jadi benda ni kena fikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah artis. Sebab kalau kita tengok cuma 5% dia artis yang berjaya dekat luar, yang ke orang sama, yang buat show dan sebagainya, memang dia banyak job. Jadi dia mampu nak bayar dan sebagainya. Bagaimana dari statistik seniman sendiri, database seniman sendiri, 95% yang tak ada job ni. Dan disuruh bayar cukai dan dia tak ada job, macam mana dia nak bayar? Dengan sara hidup yang tinggi dan sebagainya, macam mana dia nak tanggung kos ni? Jadi benda ni yang kita kata pendekatan mesra LHDN tu. Maknanya bagi tahu mereka tak semestinya kalau you declare you kena bayar. Nanti edit tahunan tu you boleh buat pinjaman bank, boleh buat beli rumah dan sebagainya, beli kereta dan sebagainya. So pendekatan macam ni yang patutnya kena buat, bukan dengan cara ini jenayah, ini kena ikut akta ni, you kena saman, you kena ni. Lagi lawan takut nak bayar. Okey, Banzat. Okey, itu je. Okey, baik. Kita akan pastikan, kita rungkaikan dalam kesempatan masa. Terima kasih, Banzat Zaidi. Sama. Okey. Assalamualaikum. Okey, teruskan. Saya menjawab satu persatu. Okey. Cuba guna kuasa lah, macam-macam kan? Macam isunya tu tadi. Macam-macam isunya. Tapi saya kira ada logiknya. Dia menyelami, dia dalam situasi artis tu sendiri. Dan pertama sekali, yang kita perlu maklumkan ialah apabila kita ingin seseorang ataupun satu pihak itu memahami masalah kita, kita kena faham masalah orang dulu. Kita jangan asyik minta orang faham masalah kita. Tak selesai masalah. Jadi bila kita berkata berkenaan dengan cukai pendapatan, kita bekerja ataupun bertanggungjawab untuk kutip hasil negara. Bermakna setiap komposisi ekosistem ataupun komposisi dalam negara Malaysia ini perlu memainkan peranan. Adakah adil bagi satu komposisi apabila hanya satu komposisi sahaja yang menjalankan tanggungjawab? Sebagai contoh yang saya kata, para peniaga di luar sana menjalankan perniagaan mereka dan membayar cukai pendapatan sepatutnya. Tetapi para selebriti apabila mempunyai kemakmuran dalam negara tersebut dapat menjalankan tugas mereka sebagai para selebriti
dapat income dan sebagainya, mereka tidak mahu bayar cukai pendapatan. Tidak adil bagi satu pihak yang lain. Mungkin adil bagi kita, tetapi tidak adil bagi satu pihak yang lain. Begitu juga dengan para pekerja yang hari-hari bekerja dan bulan-bulan dapat gaji, dipotong potongan cukai bulanan. Mereka menyumbang kepada kemakmuran negara. Okey, justru persoalan pertama, untuk lembaga hasil memahami masalah anda kena faham masalah negara. Ini teguran kepada para artis. Lembaga hasil bukan bertindak kejam, tetapi kami tegas kepada para artis, begitu juga kepada para pekerja yang lain, profesion yang lain. Bagaimana kami mengambil tindakan kepada para doktor, para peguam dan juga para peniaga, begitu juga kita akan layan para selebriti. Tiada yang kurang, tiada yang lebih. Okey, perkara pertama. Perkara kedua, kami cuba menggunakan kuasa. Itu telah diperuntukkan dalam Akta Cukai Pendapatan. Di mana apabila seseorang pembayar cukai telah kita hantar notis, peringatan dan sebagainya, masih gagal untuk come forward, menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia yang baik, maka kita terpaksa gunakan peruntukan-peruntukan yang ada. Ia tidak hanya terpakai kepada para selebriti, sebaliknya terpakai kepada semua pihak. Justru sebagai seorang rakyat Malaysia yang baik, memahami masalah negara dan jalankan tanggungjawab sewajarnya, dan kepada para persatuan sekiranya mempunyai masalah, come forward kepada Lembaga Hasil Dana Negara Malaysia. Kita berhati terbuka untuk perbincangan. Benar, ada dinyatakan juga, Encik Masrun berkali-kali menyatakan bahawa anda hanya perlu pergi berjumpa dengan mereka. Ada budi bahasanya dapat dirunding sebenarnya. Mungkin dengan jumlah yang besar boleh dibahagikan dalam beberapa tempoh masa dan budi bicara. Jadi hanya perlu pergi ke LHDN. Ada budi bicara untuk ansuran tersebut. Justru jangan risau. Apabila ada penyata cukai dihantar kepada anda, datang kepada kami. Kami faham kesibukan anda, tetapi faham juga masalah negara. Okey, so, kita ambil masa untuk datang. Kita kena ada sesi lagi satu ni. Ya, betul. Satu kena slot panggil ni. datang sekali lagi. Tak puas. Banyak lagi nak tanya dia, tapi dia berjaya lepaskan diri hari ini. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Masrun sudi bertandang ke studio SPM dan juga Putra Amaris. Lega Selesaikanlah cukai anda. Terima kasih juga kepada pihak RTM Sabagi Malaysia sebab sudi jemput saya datang ke sini. InsyaAllah nanti kita akan berbincang lagi lah insyaAllah dengan lebih lanjut, sebab macam saya pun sendiri banyak yang saya masih belajar, learning process benda ni. So insyaAllah yang terbaik untuk kita dan untuk negara Malaysia insyaAllah. Dan selepas ini bolehlah kerap ke kaunter LHDN yang terdekat. Nombor pun kita telah bagi tadi. Nombor kita bagi, email dah bagi. Lepas ni gaji-gaji lah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan jumpa Encik Masrun sekali lagi.